dalam perniagaan kita kena tanya diri kita sendiri. Kita berniaga nak glamour ke, kita nak berniaga nak untung? Ramai usaha Malaysia hebat, produk hebat, usaha mereka hebat, tapi ada satu yang kurang sikit. Nak kata kurang hebat, tidak, perlu diperbaiki. Confidence level. Terus terangnya ekonomi akan down, tapi mungkin sebab kita baru je selesai COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian ya. Saya bersama dengan kira otai lah, kira legenda dalam dunia digital marketing. Kalau tuan-puan melihat lagi kenangan dahulu tahun 2000 2000 jualan map. Dah masa tu lama dah. Mendapat 1 juta. Saya itu antara yang install dalam mind saya, dan beliau ni adalah ikon yang menjadi inspirasi kepada saya dan juga sahabat-sahabat di luar sana untuk orang kata apa, mendalami, mempelajari bidang internet ini ya. Daripada teknologi internet ni nearly 1997 dia start dengan MIRC. Ya, dah lepas tu kemudian Yahoo Messenger, kemudian evolution of the media social. Ya betul. Dan saya sebenarnya melihat IK dari segi teknologi bermula daripada forum internet marketing, dan saya rasa HTML5 tu mungkin dulu IK pun siap zaman HTML lah. HTML lagi. Wow, itu sangat mahal benda tu. So hari ni kita dah melihat teknologi internet ni makin evolve. Dengan kalau kita tengok e-marketplace pun mula dah ada pelbagai dia punya features. Even dengan dalam e-marketplace pun dah ada social media dia tersendiri. Even dah ada auto reply system, managing supply chain semua. Dan tambah pula lagi ni, kita pun dah di era of the AI, artificial intelligence. Copywriting boleh buat sendiri, untuk thinking process boleh buat sendiri. Macam mana IK melihat dari segi ialah usahawan nak mengambil benda ni, because of we are overload with the technologies. Kalau kita melihat. Okay, thank you KB. Macam saya sebutkan tadi, bila sebut 97 saya teringat MIRC. Sekarang MIRC dah tak ada. Kalau dulu main MIRC ke? Main juga. ASL. Tu dia. Okay. Channel mana tu? Kampung. Okay. So sekarang MIRC tu dah tak ada dah. Okay. Dia teknologi ni dia datang dan pergi. Okay. Contoh dulu kita lepas MIRC dia apa? Dengan Friendster lah, dengan MySpace lah. Kemudian barulah datang yang familiar seperti Facebook lah, seperti IG, yang YouTube yang kita kenali. Seperti hari ni macam Reel sudah lagi baru lah kan. Di TikTok. So jadi teknologi ni datang dan pergi, dan alhamdulillah selalu antara soalan yang ramai tanya saya, macam mana sejak 20 tahun lalu, sejak jual peta Malaysia sampai sekarang, alhamdulillah perdagangan saya maintain, perdagangan saya survive, perdagangan saya grow. Jawapan dia adalah kita kena sentiasa adapt dengan perubahan teknologi tersebut. So jadi masa zaman Friendster, saya guna Friendster untuk untuk promotekan peta saya. Tapi jangan ramai-ramai buat peta lah sekarang. Peta dah tak laku, dah ada Google Map. Semua orang dah ada Google Map. Masa tu zaman tak ada Google Map, peta fizikal boleh saya jual. So jadi perniagaan pun kena adapt, kena sesuaikan diri dengan keadaan semasa, dengan teknologi. Kaedah pendekatan kita pun, promosi kita, marketing kita pun perlu juga ubah mengikut masa. Macam tu. Okey, wow, menarik tu. Dan kalau dari segi IK melihat dari segi pencarian, kadang-kadang sourcing of products, walaupun dengan kebanjiran pelbagai produk sekarang ni kan, IK melihat adakah ianya satu benda yang tak best, dan even kalau kita tengok di dalam marketplace pun ada setengahnya berlaku price war. Which is kadang-kadang ada setengah orang dia nak venture kepada ni, lepas melihat perkara-perkara ni dia akan mula dah start demotivated. Macam mana IK melihat ialah perkara ni? Adakah usahawan tu sendiri salah dia punya cara path dia untuk navigate through this jungle of internet system? Ya, apa yang kita selalu nampak kan, usahawan tempatan kita, usahawan Malaysia lah lebih-lebih lagi kan, kita selalu ukhuwah tu bagus lah, macam kita, dalam Islam kita nak ukhuwah, tapi kadang-kadang ukhuwah kita tu bila kita tengok orang tu jual cookies, kita pun nak jual cookies. Bila kita tengok orang jual wedding photographer, semua jadi wedding photographer. Macam tu. So jadi menjadilah kebanjiran certain industri yang jelas. Contoh perfume, ramailah jadi founder perfume. So jadi nasihat saya kat sini will be sebenarnya ada banyak lagi peluang-peluang perniagaan. Mana mereka
masih lagi bermain dalam kita panggil red ocean. Red Ocean. Sebenarnya blue ocean ni sebenarnya Ya, lawan dia Blue Ocean yang kurangnya persaingan. Kalau kita betul-betul tengok, contohnya macam kalau kita minat dengan kucing, kita ada kucing kat rumah, macam saya ada kucing kat rumah kan. Dan boleh juga jual mainan kucing, yang babe toys kucing yang yang pada kayu tu ada tali lah, main-main dengan kucing tu. Itu contoh, kalau kita mulakan perdagangan tu, itulah perdagangan yang kurang persaingan. Bukan nak kata tak ada pesaing, tapi kurang persaingan dibandingkan dengan jual cookies, jual wedding photographer yang kita sebutkan tadi, ataupun jual perfume kan. Dia tak glamour lah, tetapi dalam perniagaan kita kena tanya diri kita sendiri, kita berniaga nak glamour ke, kita nak berniaga nak untung. Macam tu. Dan sebenarnya ianya tidak saturated, dia tidak tepu sebenarnya. Kadang-kadang ada stigma mereka memikirkan begitu. Sebenarnya cara mereka melihat spektrum itu, dunia itu makin lama makin luas. Macam Aiki sendiri dah berkelana ke Middle East, melihat lagi dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala buka lagi, nampak kat path dia kan. Jauh di mata tapi dekat di hati lagi, insyaAllah. Aiki melihat dari segi kita sekarang ni kita challenge dengan kita punya financial duit tengah drop, dan kerajaan pun kita keep gearing untuk nak naik lagi untuk, dan mereka encourage export. Macam mana Aiki melihat dari segi usahawan? Nak tanya, adakah usahawan perlu hanya main domestik ataupun dah start mula main international juga? Okey, ini pengalaman saya lah. Alhamdulillah, pengalaman saya di Dubai dah 7 tahun, tapi pengalaman saya berniaga di luar negara sebenarnya pun dah lebih 15 tahun dah. Okey. Pada apa saya lihatkan, sebenar-benarnya usahawan Malaysia hebat. Okey. Ramai usahawan Malaysia hebat, produk hebat, usaha mereka hebat, tapi ada satu yang kurang sikit. Nak kata kurang hebat, tidak, perlu diperbaiki. Confidence level. Ramai usahawan kita kan tak confident. Mereka ada produk hebat, usaha mereka pun hebat, marketing knowledge mereka pun hebat. Tapi kan the confidence level untuk step out daripada comfort zone mereka untuk lihat pasaran yang lebih besar lagi dekat luar sana. Contoh yang mudah, kalau kita lihat Malaysia je, penduduk Malaysia 30 juta orang. Tapi roughly penduduk Indonesia 300 juta orang. Kat situ pun boleh nampak betapa bezanya market kita kat luar sana kalau usaha kita ada that keyakinan untuk penetrate Indonesia, Southeast Asia ataupun Middle East, di mana majoriti adalah orang Muslim, dan produk kita semuanya adalah produk kebanyakan produk usaha-usaha tempatan kita, lebih-lebih lagi usaha Muslim kita adalah produk yang memang ngam untuk pergi ke Middle East. So jadi yang kekurangan saya dapat lihat adalah keyakinan mereka untuk actually penetrate the global market. Itu yang saya dapat lihat. Dan untuk program yang akan datang ni, Aiki nak berkongsi dengan sahabat-sahabat usahawan di sana, bagaimana mereka boleh menyelesaikan. Mana walaupun kita melihat daripada data we are social internet user, we have 4 billions, tapi masa macam tak boleh nak menolak tu pergi tu. Mungkin ada stigma mengata internet ni hanya ditekongkong di Malaysia aja saja, dia tak boleh pergi jauh. Dan bagaimana program Aiki ni nak membuka mata, macam mana at least lah the opener untuk mereka melihat ini sebenarnya lubuk rezeki yang sebenarnya tak habis-habis. One thing about internet yang saya suka adalah dia level the playing field. Maksud dia kan setiap waktu, setiap tahun, selang beberapa tahun akan wujudnya satu trend yang baru. So contohnya kalau kita sebut MRC tadi. MRC hari ni dah tak ada dah. MySpace tak ada, Friendster dah tak ada. Tapi untuk saya berjaya di waktu itu, saya kena guna MySpace, saya kena guna Friendster, kemudian saya kena guna Facebook, usahawan kena guna Instagram. So jadi apa yang saya nak, ya betul, apa yang saya nak kongsikan kepada bakal-bakal usahawan ataupun usahawan sedia ada will be apakah trend sekarang ni yang perlu kita fokus nak menjelang tahun 2023. Dikatakan seluruh dunia akan mengalami keadaan ekonomi down. Harapannya kita tak terjejas, tapi itu yang kita kata the kerajaan tengah fighting untuk menghindar, semua kerajaan serata dunia menghindar keadaan ekonomi down. Hakim lihat macam mana? Terus terangnya ekonomi akan down, tapi mungkin sebab kita baru je selesai COVID, kita akan rasa macam tak seteruknya. Faham tak kan? Sebab macam COVID hari tu teruk sangat impactnya kepada negara, sampai kedai kena tutup, orang kena berhenti kerja. So jadi ekonomi dalam 2023 ni kita tak terasa seteruk itu.
Dia down tapi tak terasa stroke itu. Itu saya punya perception Dan lah. adakah pandangan IK melihat dari segi perlunya sekarang ni 2023 boleh hanya bergantung 100% online ataupun perlu hybrid sekali dengan online dan offline? 100% online saja pun dah cukup. Ya, 100%. Sebenarnya. Sejak dulu lagi. Kena ada teknik, guys. Kena ada teknik dia. Dia ada teknik tu. Dan keunikan IKSB untuk dari segi membantu usahawan dari segi macam mana method dia, holding hand ke untuk navigate untuk capai kejayaan tu. Kejayaan yang kita dah letak sasaran, dah letak dreams, nak dapat sekian-sekian, macam mana path tu, macam mana? Okey, dan daripada pengalaman pelajar-pelajar kami, apa yang mereka feedback daripada mereka lah yang mengatakan bahawa nombor satu, apa yang saya sampaikan, saya sendiri yang sampaikan, dan ianya apa yang saya lakukan. Contohnya, bagaimana nak pilih idea perniagaan, saya tunjuk step by step bagaimana nak pilih idea perniagaan. Contohnya bila saya kata ada cara untuk kita buat marketing tanpa menggunakan kos yang tinggi, mereka boleh lihat kat keliling mana ada saya letak billboard dekat jalan raya. So jadi saya sendiri akan buktikan bahawa sebenarnya kalau anda tak ada modal yang banyak, anda still boleh growkan perniagaan anda dengan teknik dan strategi yang betul. So jadi alhamdulillah, seperti mana guru saya kata, Azizi Ali, I walk the talk. Saya apa yang saya ajar, saya sendiri buat. Tak cil lah kalau saya kata cara percuma untuk kembangkan perniagaan saya ajar, tapi saya pergi letak billboard dekat tepi jalan raya, saya letak iklan dalam akhbar, saya letak iklan dalam TV. Kalau saya nak ajar cara kembangkan perniagaan zero cost, saya tunjuk yang saya buat zero cost. Contoh macam tapi tu. nanti ada dia tambah lagi IK, dia kata kita Google pun boleh jumpa tips-tips tu. Kalau saya pun Google. Kan memang macam betul. mana dia kata gitu. Macam mana dia kira nak, yalah, banyak sangat information. Banyak ni tips-tips ni. Mana satu yang bagi saya, choice one, Google, belajar sendiri, cari sendiri. Choice tu kalau tak ada, kalau kita tak ada that what you call it, that push motivation, kita tak boleh push diri kita sendiri, maybe dalam program yang bakal kita kerjasama nanti tu, kami bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi kami juga ada tim kami untuk bantu sepanjang program. tak ada langgar dinding lah. Tak ada langgar dinding tu sangat sakit, berlebam-lebam, berdarah-darah nanti. Kita nak kurangkan impact tu. Kan? Betul. Bila macam saya pun bila dulu bila belajar sendiri, macam apa, not just kurangnya motivation, tapi bila kita stuck, kita tak ada tempat nak bertanya. Macam program kita ada bantuan dan bimbingan selama 9 bulan lagi untuk membantu pelajar-pelajar kita. Cukup ke Aiki melihat tempoh tu, time frame tu untuk dia boleh, lepas tu dia macam ni, dia fly independently cerita kan? Dia macam program saya yang sepenuhnya, program tu 6 bulan. 6 bulan saja. Kemudian 6 bulan tu bantuan dan bimbingan, kita tambah lagi 3 bulan supaya lepas habis program pun mereka dapat bantuan kami juga. So program tu 6 bulan, kami tambah lagi 3 bulan lagi untuk bantuan mereka. Mantap guys. So itu, kalau anda dah dengar tadi, buat pilihan yang tepat, decide, cut the decision, make a good orang kata investment into your dreams, and also you punya whatever lah yang you had inginkan. So itu saja daripada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin ada last word untuk mereka? Thank you so much kerana menjemput saya untuk sesi bersama ni. Dan pesanan saya adalah apa saja yang kita lakukan, make sure kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, kan. Walaupun nak mulakan perniagaan, ramai kadang-kadang kata nak cuba-cuba. Janganlah cuba-cuba, sungguh-sungguh. Bila cuba-cuba itulah yang kita tak ke mana, insyaAllah. Kayo gambar kudasai. Buat sebaik-baik mungkin. Alright, bye.